Nah, ini bukan kerja main-main, ini kerja serius. Ini kerja yang memerlukan penelitian yang dalam. Dah berapa lama kau terlibat dalam lakonan? Industri lakonan ni, dunia lakonan ni, saya dah terlibat lebih kurang 20 tahun bang, 21 tahun macam tu. Saya 2000? Bermula pada tahun 2000 sampailah sekarang 2021. Filem Embun lah kan? Filem Embun saya punya acting debut. Kira sebelum tu kat zaman-zaman sekolah dulu adalah saya terlibat dalam persembahan pentas, teater pentas kan. Tapi waktu sekolah pun dulu memang saya seorang remaja yang dah ada cita-cita memang nak jadi performer. Daripada sekolah rendah lagi Daripada dah sekolah ada. lagi ya, betul. So kira Embun ni kira dia punya breakthrough lah. Embun tu breakthrough First saya lah kan? First saya kupaskan lah sikit macam mana saya boleh terbabit dalam produksi Embun tu kalau kronologi cerita saya ni, dia punya overview yang saya boleh katakan memang benda ni yalah, alhamdulillah rezeki saya. Allah Ta'ala berikan rezeki sebab pada tahun 99 saya pernah join satu talent time dengan RTM, bintang RTM lah waktu tu. Dan selepas tu saya rasa kemunculan saya di TV tu mendapat perhatian producer dan juga pengarah. Jadi daripada situlah saya ni di scout oleh Borneo Production waktu tu yang mengelolakan produksi Embun tu, dan juga pengarahnya sendiri Irma Fatimah. So dalam waktu 6 bulan macam tu saya baru riliskan album pertama saya lah. Selepas saya sign up dengan label SRC tu, saya dapat kira satu panggilan untuk bertemu dengan Irma Fatimah sendiri. Jadi proses jumpa Irma Fatimah tu semua dia tanyalah kan, saya okey ke kalau nak berlakon, saya ada minat ataupun tidak kan. Dia tanya saya sama ada saya sendiri berkeyakinan atau tidak untuk menjadi seorang pelakon kan. Jadi mula-mula tu seingat-ingat saya lah, saya tak memberikan jawapan yang pasti kepada dia kan, sebab saya sendiri tak sure dan saya pun tak tahu yang bersedia ke saya untuk main jadi pelakon pada medium filem pula tu kan. Memang saya tak ada, zero pengetahuan, tak ada apa pun. Tapi macam mana pun alhamdulillah Irma Fatimah bagi tahu pada saya, tak apa, awak ambil skrip ni dulu, balik dalam 3 hari lagi nanti kita akan jumpa. Dan So dia tak ada casting, dia terus direct panggil. Saya rasa sebenarnya saya melalui proses casting lah tu. Saya percaya sebelum ni mungkin ada beberapa aktor lain yang dia dah panggil. Tapi mungkin yalah rezeki saya dan dia berkeputusan untuk panggil saya dan develop saya untuk karakter tu. Kita ni sebenarnya kira macam satu batch je. Ya bang, satu sebab batch. Sebab kau tahun 2000, aku 2001. Projek pun sama. Filem kenegaraan kan, dengan pakai grant dari Finas. Punya grant. Kami kira sama lah. Sama dari datang daripada sekolah yang sama. Dari sekolah tak sama. Sekolah tak sama. Ni datang daripada platform yang sama. So kau menyanyi sebelum ni kan, maknanya kau start sebagai penyanyi lah sebelum jadi pelakon. So sekarang aku nak tanya kau pasal lakonan lah. Okey. Lakonan yang maknanya dunia lakonan ni, industri lakonan, filem, TV kat Malaysia. Daripada tahun 2000 kau first terlibat sampai sekarang 20 tahun, kau rasa ada apa-apa perubahan ataupun sama je 20 tahun dulu sampai sekarang? Kalau ada perubahan, apa perubahan ni? Kalau persamaan, apa yang persamaan yang tak berubah-ubah tu daripada dulu sampai sekarang? Sepanjang saya terbabit dalam industri kreatif ni memang ada, saya tak nafikan ada perubahan yang saya nampak lah 20 tahun. Mustahil lah tak ada perubahan langsung. Gerak kerja daripada format analog ke format digital sedikit sebanyak dah merubah disiplin dan juga cara kerja kan, untuk baik penerbitan drama dan juga filem.
Yang mana sepanjang saya terbabit ni ada juga saya nampak perubahan tu membawa kepada sudut yang positif, impact yang positif, dan ada juga yang memberi impact negatif. Ada pros and cons dah lah. Cuma pada saya sebagai aktor lah, ini saya punya pandangan peribadi lah. Sebab saya rasa memang yalah, medium TV ataupun kamera ni dia juga satu seni lakonan. Cuma yalah, pada saya cara menghayat watak untuk medium kamera ni dia tak sama dengan macam mana kita buat untuk persembahan pentas kan. Sebab every time kita buat untuk TV ni memang kita tahu kita bekerja untuk ruang seketika, beberapa ketika dalam frame tu kan, beberapa shot sebelum director kata cut. Jadi pada saya sebagai aktor, proses tu tak seberat bila main pentas. Okey. Ini kau tengok perbandingan dari sudut main pentas dengan TV. Skrin lah. Dengan skrin lah. Dengan lakonan skrin. Kau terlibat dengan pentas ke? Terlibat juga. First pentas kau buat apa? First theater saya buat Rubiah tajuknya. Musical theater Dekat AB? di Istana Budaya. Oh, okey. Yang tu tak silap saya masa tu diarahkan oleh Datuk Tamimi Seriga. Tamimi Seriga kan. Jadi itu antara pengalaman pertama saya dalam dunia teater, yang mana saya rasa macam saya seolah-olah faham bahawasanya ini adalah asas yang saya perlukan untuk mengembangkan lagi pemahaman saya sebagai seorang pelakon lah, sebagai seorang pemain. Jadi setiap kali saya dapat ruang dan peluang untuk buat pentas, saya sentiasa kejar lah waktu tu. Sampailah saya rasa saya macam faham apa yang saya perlu cari, dan saya rasa macam saya dah jumpa, dan barulah saya mengorak langkah untuk buat benda-benda yang lain. Maksudnya lebih memilih naskah yang mana saya tahu saya boleh bermain dengan apa saja range yang saya dah kumpul sepanjang berlakon teater dan TV dan filem ni lah. And so dalam 20 tahun saya terlibat, itu antara perkara-perkara yang saya sempat kutip dan saya sempat belajar untuk menempatkan diri saya dalam industri. So yang sudut positif tu maknanya? Sudut positif yang saya nampak daripada segi perubahan daripada dunia analog ke digital tu, of course lah, sekarang ni orang kata approach untuk sesebuah produksi tu dia tak nampak seberat seperti waktu dulu zaman ini maknanya maksudnya dari sudut lakonan lah. Dari sudut lakonan. Bila berlakon untuk apa, untuk filem, untuk skrin lah, dia lebih kepada teknikal itu ada perubahan. Contoh dia macam dulu kita shoot filem. Saya. Kan bila shoot filem dengan sekarang bila kita shoot dalam bentuk format digital kan ada perbezaan. Dari segi sebagai pelakon pun kan. Kalau dulu kita takut kan, takut untuk buat salah ke, kalau terkucil dialog ke, ataupun salah tak ingat dialog ke, salah blocking ke, semua benda tu akan mengganggu kita kan. Maksudnya kita kena betul-betul fokus. Sekarang ni lebih relax. Salah pun boleh gelak-gelak, boleh buat. Dulu kalau buat salah tu kita silap-silap, kalau dah 3 kali tak dapat juga, memang kena maki lah. Kan memang kena maki lah kan, kena hambun lah. Kan sebab dia kata kau makan filem tu kan? Sebab filem tu duit, bila dah expose dah tak boleh pakai balik lah. Itu dari sudut teknikal lah perbezaannya, which is kau rasa lebih bagus lah perubahan ni tu. Tetapi bila kita bercakap tentang cons dia pula, ada beberapa disiplin yang tertinggal bila yalah segala-galanya telah menjadi mudah dengan digital. Sebab kadang-kadang saya rasa ini antara yang saya nampak lah, malah saya tak segan silu untuk kata yang mungkin kadang-kadang saya juga terikut-ikut dengan gaya tu kan. Sebab kalau tak dulu memang dengan format filem tu kita perlu memberi fokus 100% serius kan. Sebab kalau kita membuat kesilapan, bermaksud kalau kita seorang je buat kesilapan di dalam set waktu tu, kita dah berhutang banyak benda dengan orang lain yang memikul tanggungjawab dia orang untuk menjayakan babak tu kan. Tapi dengan dunia digital ni segalanya lebih santai. Sebab kalau kata tak jadi, tak apa, data tu kita boleh delete, kita shoot je lagi sekali. Kalau berbanding dengan filem dulu, apa yang
tersalah tu kira burn je lah. Tapi tu lah, dulu kalau kita tengok dari segi apa stage performance dengan apa filem punya performance, dia tak jauh lagi. Tak jauh. Sebab maknanya kita masih ada rasa takut nak buat silap. Stage kena fokus betul-betul untuk buat. Stage lagilah kalau kau dah terkucil ke silap tu memang live je on stage depan orang, kau tak boleh nak cover lagi. Filem dia cuma mungkin menjejaskan dari sudut modal usaha nak terpaksa lebih bila dah banyak guna filem dan kerja-kerja orang lain kata. Tapi bila digital ni dia jadi macam bukan kata tak perlu tapi dah jadi macam tak apa sangat kalau salah buat sikitlah. Kadang-kadang director boleh lepas je, kau buat sampai boleh kan, buat lagi sebab benda tu kita boleh ni kan balik kan. Okey, aku follow Facebook kau pun tahu aku follow tengok kau banyak juga melontarkan isu-isu kan dalam kau punya status kat Facebook kan pasal industri ni kan, pasal khususnya dalam lakonan lah, dunia lakonan dan production TV filem. Kau apa yang kau rasa macam yang buatkan kau macam rasa macam sebab bila baca status tu macam bunyinya tu macam ada benda, ada isu yang kau yang kau ralat, yang kau rasa macam boleh improve lagi benda ni semua. Apa isu kau sebenarnya dalam okeylah, kadang-kadang permasalahan yang ramai, saya percaya ramai pelakon juga berdepan. Pelakon yang saya maksudkan ni mungkin yang satu pendapat dan satu frekuensi dengan saya lah. Yang mana kita nampak kebanyakan orang yang terlibat dalam industri ni, dia lebih menitik beratkan the business side of it bang, berbanding dengan untuk melahirkan satu produk yang dijaga mutunya daripada segi detailing lah, daripada segi art directionnya, penulisan skripnya, pengarahannya, persembahan pemainnya, productionnya kan. Jadi apa yang saya nampak yang berlaku dalam industri ni, seolah-olah macam dunia penerbitan ni telah dibanjiri dengan orang-orang yang masuk sekadar untuk menerbitkan drama tanpa menitik beratkan beberapa disiplin-disiplin yang tertentu. Business semata-mata. It's all about making tons of product kan, end product. And it's all about getting rating and what not lah kan. Yang mana pada saya saya sedia maklum dengan perubahan teknologi yang perlu kita ikuti, tapi pada saya kita tak boleh tinggalkan trust dalam penerbitan sesebuah produksi, baik drama ataupun filem. Sebab kalau kita ketepikan disiplin-disiplin tu, saya rasa kita akan hilang contoh makna. Contoh disiplin-disiplin tu yang kau rasa tak ada, yang hilang tu. Penekanan dalam penulisan skrip, character development antaranya, especially yang banyak kita tonton di TV-TV lah. Saya percaya masyarakat Malaysia ramai lagi yang masih menonton TV. Dan saya percaya penonton kita sekarang ni, minda mereka semakin celik kan, sebab selera mereka dah terdedah. Dia orang dah expose dengan macam-macam platform yang lain daripada luar negara. Kita pun sekarang ni dengan dunia internet ni dah lebih global. Jadi pendedahan masyarakat dengan segala jenis bentuk penceritaan diorang dah evolve bang. Dah melalui satu evolusi dan diorang punya selera tinggi. Diorang dah mula buat perbandingan antara penerbitan tempatan dengan luar, antara sebab sekarang dah ada Netflix lah apa semua. Betul. Dan saya tak tahu kalau orang mungkin boleh bersetuju atau tidak dengan apa yang saya katakan, tapi saya sendiri sebagai pelakon, dengan apa yang saya lihat di social media melalui respon-respon netizen, saya rasa dalam ramai-ramai yang masih menonton drama-drama kita, ramai juga penonton-penonton yang tidak begitu gemar dengan apa yang dipaparkan dalam drama kita, kerana diorang rasa penonton sekarang ni boleh menilai. Penonton betul-betul celik dan mereka mahu sesuatu yang lebih membina dan menyuap minda kan? Dan saya sangat bersetuju tu, kerana saya percaya medium TV sangat memainkan peranan yang besar dalam membentuk sahsiah dan pemikiran masyarakat. Yang mana kalau kita nak membentuk satu masyarakat yang sihat, yang positif, yang sentiasa berfikiran terbuka, yang ada pandangan, yang boleh menerima pandangan, kita harus mendedahkan mereka dengan fikiran-fikiran dan ideologi yang sebegitu. Jadi penulisan yang sebegitu harus
banyak ada. Itu satu, itu dari segi penulisan. Itu satu isu. Itu satu isu. Lain-lain? Yang lain-lain isu daripada segi penerbitan lah saya kira. Kita sebagai pelakon dekat Malaysia ni, ia adalah sesuatu yang tidak dianggap profesional lah pada saya. Ramai orang menganggap kerjaya pelakon ni bukan sebuah kerjaya bang. Hobi sesuatu yang orang boleh buat, ataupun kalau engkau siapa-siapa pun boleh buat. Siapa-siapa pun boleh buat. Yang mana saya rasa itu tidak benar sebenarnya. Sebab saya tahu, sebab saya dikelilingi oleh pelakon-pelakon yang memang real actor. Maknanya mereka ni pelakon-pelakon yang mengamalkan apa saja metod-metod acting yang ada dalam dunia ni, dan mempersiapkan diri diorang sebagai aktor untuk menjadi aktor. Jadi saya tahu, bila saya nampak, saya tahu bahawasanya ini bukan kerja enteng. Ini bukan kerja main-main, ini kerja serius. Ini kerja yang memerlukan penelitian yang dalam, pemikiran yang dalam untuk memahami dan sekaligus lontarkan emosi tu biar orang boleh tangkap, orang boleh rasa, orang boleh faham. Okey, ini bila kau dah sentuh pasal itu, aku nak tanya tentang kau cakap pasal dunia sekarang, media sosial apa semua. Sekarang ni banyak orang beranggapan ataupun bukan beranggapan pun, memang dah terbukti berlaku untuk menjadi pelakon ni sangat mudah. Di Malaysia. Di Malaysia. Maknanya kau harus popular je. Kerana dasar daripada stesen TV itu sendiri, dia betul, melihat populariti di media sosial. So banyak daripada sekarang ini muncul generasi pelakon-pelakon media sosial, yang maknanya dia asal daripada media sosial, dia popular di media sosial, kemudian dipanggil untuk berlakon dalam drama ke dalam filem ke apa. Dah jadi satu budaya atau pendekatan yang digunakan untuk bisnes lah. Kita cakap tadi balik pada bisnes tu. So apakah kau merasakan benda ini bagus atau tak? Maknanya kau hanya perlu popular dekat media sosial dan kau boleh jadi pelakon. Apakah ia satu yang saya faham setiap penerbitan tu akan mencari sebab untuk meletakkan nilai komersial ataupun commercial value kepada produk dia. Sebab of course bila kita dah buat, kita dah letakkan usaha, masa dan tenaga kita nak jual lah benda tu kan. Saya tak nafikan kita perlukan nilai komersial, populariti untuk boost produk kita. Akan tetapi bila kita memilih semata-mata populariti, semata-mata supaya orang tahu, orang kenal produksi kita melalui pelakon-pelakon yang terkenal tanpa ada orang kata base ataupun dasar yang kuat, apa artinya? Dia sekadar hiburan aja lah. Hiburan yang orang kata bahasa term dia lara. Orang tak balik rumah, orang tak fikirkan, orang tak mengambil natijah ataupun implikasi daripada penceritaan yang dah dibentangkan, dan benda tu sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri je. Pada saya sebagai aktor, sebagai pemain, sebagai pembikin filem juga, saya tak nak produk saya begitu. Saya mahu sesuatu yang saya hasilkan tu memberi impact dan mampu menyentuh kehidupan penontonnya, mampu membantu penontonnya menjedari sesuatu. Sama ada benda tu positif, negatif, terpulang pada masing-masing lah. Tapi something lah. Aku melihat benda ni ada keburukan dia. Keburukan dia maknanya, kalau itu yang menjadi tanda aras kau untuk jadi seorang pelakon, bukannya bakat, bukannya kau punya apa pengajian kau, master kau ke apa ke, lebih pada populariti, nanti orang akan beranggapan untuk jadi pelakon kau harus popular dulu. Kalau dulu terbalik bro. Kalau dulu terbalik maknanya kau tak popular pun, kau berlakon filem tu kau jadi popular. Sekarang kau kena popular dulu untuk jadi pelakon. So orang akan cuba create something untuk dia jadi popular di media sosial. Apa saja. Dan kadang-kadang dia orang sanggup buat apa saja benda-benda yang kadang-kadang yang memalukan, memualkan, yang kita tengok pun orang tak suka benda tu, tapi dapat tontonan yang banyak walaupun orang tak suka. Jadi orang dah terinspirasi untuk buat benda-benda macam ni. Tapi walaupun begitu bang, bukan maksudnya apa yang saya katakan ni bahawasanya semua yang pelakon popular ni tak bagus ke apa. Bukan begitu. Cuma apa yang saya katakan, bila saat kita dah buat keputusan untuk masuk ke dalam bidang ni menjadi anak seni, kita perlu sedar bahawasanya kita bertanggungjawab untuk
menggali ilmu lakonan ni. Kan kita tidak boleh melepaskan benda tu sekadar ikut faham-faham kita sendiri, tahu-tahu kita perlu belajar dari orang yang terdahulu. Kita perlu tahu apakah susu galonya, macam mana yang dikatakan acting, apa yang dikatakan acting, ruang, bentuk, apa benda kita perlu tahu, supaya bila kita tahu semua tu akan lebih melengkapkan diri kita sebagai seorang pelakon. Sebab itu saya sentiasa sarankanlah kepada lapisan-lapisan baru ni. Saya sentiasa menerima kedatangan-kedatangan baru, tapi saya berharap agar pemain-pemain yang melapisi kita ni pun dah kira berumur kan, agar mereka tanamkan keinginan untuk jadi performer. Maknanya jangan cukup hanya kau popular, kau boleh berlakon dah cukup. Yes, dah cukup. Tak. Kadang-kadang okey bagus kau dah popular kat media sosial, dapat tawaran berlakon. Improvekan diri. Maknanya belajar, jangan merasakan dah macam aku dah popular orang dah panggil job berderet, so buat apa aku nak belajar lagi. Orang pun suka acting aku. Dan ini yang point. Dan ini yang point aku nak pergi, sebab macam kau 20 tahun. Ya saya. So kau masih lagi sustain sampai sekarang. Kau masih lagi leading dalam projek-projek drama ke apa. Kau stay lagi ditawarkan untuk menjadi watak utama. Kan? Walaupun dah 20 tahun. Dan itu pentingnya ilmu. Maknanya pentingnya bakat dan ilmu yang ada pada diri, bukan popular semata-mata. Sebab aku melihat bila kau naik dengan popular semata-mata, dia tak lama. Dia tak lama. Dia macam satu pusingan roda je yang nanti kau akan ke bawah balik dan akan ada pula orang-orang baru yang diangkat. Diangkat. So tapi untuk nak sustain benda ni macam kau, yang aku lihat adalah itu bakat, komitmen dan ilmu yang kau ada. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kan? Okey, terima kasih sama-sama atas perkongsian tu. Terima kasih banyak. Tapi sebelum tu juga saya nak share sikit lah. Boleh. Saya nak bagi tahu, sebenarnya sepanjang saya terlibat sebagai anak seni ni, banyak ilmu yang saya timba dengan Abang Ramron ni. Banyak. Bagi kredit guys. Memang banyak kan. Jadi sebab itu saya sentiasa menghargai ruang dan peluang bila saya dapat untuk bekerja dengan abang. Kau menang pelakon bantu lelaki, pembantu terbaik di lelaki perempuan. Belum ada award. Cerita apa? Cerita Laut Lebih Indah dari Bulan. First time kan kau menang untuk stage. Untuk stage first time. Terima kasih banyak bang. Okey. Bagus, dia memang bagus guys. Okey, itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk video-video di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Goodbye.